Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya dapat bersama-sama sekali lagi kita pada malam ini untuk berkumpul untuk belajar berkaitan tentang kisah-kisah dalam Quran, dan secara tidak langsung kita dapat memahami di sebalik mana-mana apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin sampaikan kepada kita. Apa yang perlu kita fahami bahawa cerita-cerita di dalam Quran ia bukan hanya sekadar sejarah yang telah berlaku, yang ia mungkin sejarah yang mungkin bakal berulang. Sama ada watak itu adakah watak yang baik itu kita ataupun watak yang jahat itu kita. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan saat kita membaca kisah berkaitan tentang iblis, saat kita membaca berkaitan tentang Adam, saat kita membaca berkaitan tentang Hawa, yang menjadi satu pengajaran besar buat kita supaya bagaimana untuk kita meniru seperti bapa kita Adam, kan, ketika mana ia ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa saya mengingatkan agar kita ikhlaskan niat kita untuk kita belajar pada setiap kali kelas, supaya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini dapat menambahkan lagi keimanan kita, amal kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita konsisten istiqamah di dalam menuntut agama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita berdoa seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit, tetapkan, qalbi, hatiku, ala dinik, atas agamamu, iaitu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apa khabar ibu-ibu semua? Sihat ke? Alhamdulillah. 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 Masih berada di rumah ke? Tengah dekat mana? Kat chalet ke apa? Mana kat mana ni sekarang? Okay. Baik, kat rumah Baik, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kesihatan untuk terus kita menuntut agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada minggu yang lepas kita telah masuk berkaitan tentang apa? Siapa boleh bantu? Minggu lepas kita cerita pasal apa? Minggu lepas. Siapa nak sebut? Silakan. Minggu lepas. Ibu-ibu sebut je senyap masing-masing. Okey, baik. Silakan. Minggu lepas kita cerita pasal apa? Tak apa, tutup je kamera. Yang penting bunyi suara je. Silakan. Minggu lepas kita cerita pasal apa? Tak jumpa hujung pangkal lah ni. Mana ibu-ibu semua? Senyap je. Allahu Akbar. Dapat ke tidak minggu lepas? Kita cerita pasal apa minggu lepas? Cerita pasal Adam tipu daya. Baru nak cakap. Baru nak cakap. Baik. Okey, baru jumpa muka surat ke macam mana? Okey, baik. Tipu daya syaitan kepada Adam dan isterinya. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kita telah bercerita pada ayat ke-20 bagaimana Adam fawaswasa, cuba mempengaruhi, cuba was-waskan. Baik, ibu-ibu, saya nak tanya, adakah iblis ini, syaitan ini, fawaswasa lahum syaitan, siapa yang buat ini, yang duk was-waskan ini, siapa dia? Iblis. Kan iblis. Adakah iblis ini dia hasut hanya sekali ke berapa kali dia hasut? Ibu-ibu? Terus menerus. Terus menerus. Masya Allah. Bagus. Satu. Tenang hati saya jawab. Okey, yang kedua. Kenapa Allah gunakan syaitan padahal yang buat ini adalah iblis? Kenapa Allah gunakan kalimah syaitan? Sebab syaitan tu karakteristik. Masya Allah. Baik. Ni apa ni? Ajah Rabitah je dia jawab ni. Baik, Masya Allah. Penganjur je dia jawab. Masya Allah. Jawapan ada orang malu, Ustaz. Oh, malu. Baik. Tak apa. Okey, baik. Alhamdulillah. Ajah jawab jawapan semua tepat-tepat ni. Okey. So, dah dua yang tepat. Betul. Okey. Dan kenapa? Apa tujuan sebenarnya syaitan cuba hasut Adam ini? Tujuan dia untuk apa? Ibu-ibu, tujuannya untuk apa? Untuk memalukan mereka berdua agar menampakkan aurat mereka.
Masya Allah. Liyubdiyalahuma, untuk menampakkan, kerana lam itu lam li ghayah, tujuan dia kan, apa dia punya memang purposely, tujuan dia memang untuk apa? Memogelkan Adam dan Hawa. Untuk membogelkan Adam dan Hawa. Liyubdiyalahuma ma wuri'anhuma min sawatihima. Dah kita bicarakan pada minggu yang lepas. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan malu-malulah ibu-ibu nah. Tak apa, kalau tersalah pun tak apa, kan? Saya pun bukan betul sangat. Saya pun kadang ada yang tersalah. Saya ni tahu sebab saya baca. Sebab saya nak mengajar, saya kena baca lah. Jadi bukan pandai pun, saya baca je dulu, lepas tu saya kongsi dengan ibu-ibu. So jangan malu-malu. Saya pun banyak kelemahan, kekurangan, dan ibu-ibu anggap macam anak je lah. Tak boleh anggap macam anak, anggap macam menantu, insyaAllah. So, kita pergi yang seterusnya. Pada minggu ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa faham dah kot minggu lepas. Baik, kita masuk yang seterusnya pada minggu ini. Sekejap, saya tunggu kat skrin bagi keluar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, minggu ini kita akan bercerita berkaitan tentang Adam telah berjaya dihasut oleh iblis untuk makan buah larangan. Jelas? Baik. So, minggu ini kita akan pergi kepada tajuk yang seterusnya. Pada minggu ini kita akan settlekan tajuk penyebab utama Adam makan buah tersebut. Yang kedua, apakah hukuman yang dikenakan kepada Adam selepas memakan buah terlarang. Yang ketiga, kita akan pergi kepada pengakuan dosa oleh Adam dan isterinya. Yang keempat, kita akan pergi Allah menerima Adam dan isterinya dikeluarkan daripada syurga, maka selesailah perkissahan kita berkaitan tentang Adam alaihissalam. Dan selepas ini, minggu depan kita akan masuk berkaitan apakah pengajaran penting yang kita boleh dapat daripada kisahnya apa iblis sujud kepada Adam sampailah kepada perkisahan terakhir, iaitu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ibu berhala ini. Apakah penyebab Adam dan isterinya makan buah larangan? Baik, bismillah. Baik. Mari kita lihat di dalam Quran. Baik, penyebab yang pertama, di dalam penulis-menulis di dalam kitab kita, dia kata penyebab yang pertama ada dua sebab. Ada dua sebab. Ada berapa sebab? Ada dua sebab. Sebab yang pertama, sifat lupa. Okey, kerana Adam lupa. Kejap lagi kita tengok bagaimana ulama menghuraikan lupa itu, lupa yang bagaimana. Kejap lagi lupa itu pula terbahagi kepada dua. Kejap lagi kita akan cerita. Mari kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Taha, surah ke-20 ayat ke-115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad, dan sesungguhnya, dan demi sesungguhnya, ahidna, kami telah menjanjikan ila Adam, kepada Adam, min qablu, pada masa dahulu. Ayat ini Allah ceritakan, bila kita baca pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada kita pernah berlaku peristiwa ini. Adam telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa janjinya? Supaya jangan mendekati pohon larangan. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Dalam ayat ke-19 yang telah kita bercerita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, Hawa, tinggallah kamu di syurga. Uskun fil jannah. Fakula min haitsu syi'tum. Makanlah apa yang kamu nak makan. Wala taqraba hadhihi syajarat fatakuna minaz zalimin.
tapi jangan engkau makan dan jangan engkau mendekati pohon tersebut. Kan fatakuna, bila kamu makan dekati pohon tersebut, kamu makan buah tersebut, fatakuna minaz zalimin. Maka kamu akan termasuk di kalangan orang yang zalim. Maksud ahidna ini, perjanjian apa? Perjanjian supaya jangan dekati pohon larangan. Boleh faham? Walaqad ahidna ila Adam, kami telah menjanjikan kepada Adam, Adam jangan dekat dengan pohon tersebut. Okey, min qablu, pada masa dahulu. Maka kata Allah, lihat pada kalimah yang saya kuningkan kat situ, fanasiya, tetapi dia lupa. Fanasiya, tetapi dia lupa. Siapa dia ini, ibu-ibu? Siapa dia? Dia ini? Dia ni Adam dan siapa? Hawa. Adam. Kalau kat sini digunakan singular saja, fanasiya, dia. Dia kembali kepada dhamir huwa. Dia bukan kembali fanasiya. Fanasiya, fi'il madhi, dekat situ ada dhamir mustatir taqdiru huwa. Kalau dalam bahasa Arab lah. Okey, maksudnya takdir dekat situ ada huwa. Huwa tu dia. Maka dia ini kembali kepada siapa? Adam. Walaqad ahidna ila Adam. Fanasiya, siapa yang lupa? Adam. Cerita tadi dah disebut dah di awal tadi. Kan? Disebutkan Adam. Maka yang lupa dekat sini adalah Adam. Dan kata Allah, walam najid lahu azma. Okey, walam najid lahu azma, dan kami tidak mendapati bagi Adam itu azma, keazaman yang teguh, kekuatan yang teguh untuk menjauhi pohon larangan tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuba perhatikan pada perkataan walam najid lahu azma. Kan? Kami tidak mendapati mempunyai keazaman yang teguh, dan inilah sifat manusia. Sifat manusia, sebab itu di awal tadi kita baca kan, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, sabit, kerana hati kita ni milik Allah bolak-balik, dan manusia ini sifatnya bolak-balik. Ingat tak berkaitan tentang kejadian manusia yang saya ceritakan? Panggilan Allah sebutkan nama manusia di dalam Quran dengan pelbagai nama. Kan? Antaranya Hama'im Masnun, kan, tanah yang berubah-ubah sifatnya. Itulah sifat manusia. Tanah itu yang berubah-ubah warnanya. Dan tanah yang dijadikan Adam seawal kejadian manusia, dan itulah sifat manusia sampai ke hari ini, berubah-ubah sifatnya. Dan ketika mana Iblis menyaksikan Adam alaihissalam saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya telah sebut dalam hadis riwayat Muslim, lamma sarallahu Adam fil jannah, kan? Kemudian apa, Allah Subhanahu wa taala meninggalkan patung Adam, dan saat itu Iblis, faja'ala iblisu yatufu bih, kan, Iblis pun tawaf dekat patung Adam. Kemudian dia apa? Ketika mana lamma ra'ahu ajwafa, ketika mana dia melihat ada rongga di patung Adam, arafa annahu khuliqan khalqan la yatamallak, bahawa Adam ini, manusia ini adalah manusia yang tidak mampu menguasai diri. Maka menggunakan peluang inilah, menggunakan chance inilah, Iblis cuba menggunakan peluang ini untuk menyesatkan Adam dan Hawa. Maka Allah kata walam najid lahu azma, kerana manusia ini kadang-kadang memang mudah untuk dipengaruhi. Kan? Kata Allah, maka kami tidak dapati baginya azma, keazaman yang teguh. Maka mari kita fokus kepada perkataan kalimah fanasiya. Okey? Sebab saya katakan kenapa Adam makan buah tersebut, kerana sifat lupa. Maka dalil dia, ini dalilnya lah. Okey, fanasiya, kata ulama, fanasiya dan lupa ini, kata Imam Ar-Razi, ada dua. Okey. Okey, fanasiya. Fanasiya. Lupa yang pertama, lupa yang lawan yang tak ingat tu. Okey. Lupa yang tidak ingat. Mana kunci tadi letak? Tak ingat dekat mana. Tak letak kunci. Tu. Lupa yang pertama. Berkemungkinan Adam lupa yang tu. Dia tak ingat perintah Allah yang Allah sebutkan tadi tu. Boleh faham? Itu yang satu. Yang kedua, lupa meninggalkan. Lupa meninggalkan. Maksudnya, bila dia buat sesuatu, anak, mak kata, mak dah cakap, kalau lepas makan, basuh pinggan. Mak cakap dekat anak. Mak dah cakap, lepas makan, basuh pinggan. Tapi anak
Dia saja buat lupa. Lupa. Dia meninggalkan perintah ibu dia tadi untuk basuh pinggan, maka begitulah. Ada dua kata Imam Ar-Razi. Ini kata ulama tafsir. Ada dua pendapat. Yang pertama iaitu lupa yang bermaksud tak ingat. Kata penulis iaitu sesungguhnya kerana dia meninggalkan penjagaan dan kewaspadaan sehingga ia lupa. Adam tak ingat dengan pesanan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, fanasia yang kedua, kata ulama, maksudnya berkemungkinan Adam ini meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah kata wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat dengan pokok ini. Maka Adam meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan bila mana Adam meninggalkan perjanjian, kata penulis, untuk menjauhi pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh lihat ayat ini dalam kata ulama tafsir Ar-Razi. Ibu-ibu kita kena faham betul-betul ini kata para ulama. Sagi nanti bila dengar nanti kata macam kita tak hormat pula. Kita tak hormat Nabi ni, kita kata macam tu, Adam meninggalkan. Tidak. Okey, ini kata pada pandangan para ulama menunjukkan bahawa bagaimana Adam meninggalkan perintah Allah untuk mendekati pohon larangan. Dalam Quran kadang-kadang kita jumpa juga kalimah nasia ini. Contohnya Allah sebutkan dalam Quran, nasia ni maksudnya lupa. Lupa ni kadang-kadang dia datang dalam keadaan maksudnya lupa yang tidak ingat, dan kadang-kadang dia memang dia sengaja lupa. Dia buat lupa. Dia meninggalkan. Contoh kata Allah dalam surah Al-An'am. Surah ke-6 ayat ke-44. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi berkaitan tentang istidraj. Ibu-ibu biasa dengar tak istidraj? Istidraj ini maksudnya kadang-kadang orang tu dia tak beramal soleh, dia tak solat, dia melakukan maksiat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap berikan nikmat kepadanya. Kata Nabi, "Idza ra'aitallahu yu'ti al-'abda minad dunya wa huwa ma yuhibbu wa huwa muqimu 'ala ma'asi." Idza, apabila ra'aitallah, kamu melihat Allah ra'aitallah, kamu melihat Allah Subhanahu wa taala yu'ti al-'abda, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba itu minad dunya ma yuhibbu, habuan dunia apa yang disuka, wahwa, dan orang tadi muqimu ala ma'asi, dia konsisten melakukan maksiat, dia ahli maksiat, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan nikmat kepadanya. Kata Nabi SAW, fa innama dzalika huwa, ketahuilah kalau yang macam itu lagu tu perangai dia, fa innama dzalika huwa, walaupun dia ahli maksiat, dia membuat kemungkaran, tapi Allah berikan nikmat, fa innama dzalika huwa al-istidraj. Kata Nabi, ketahuilah itu sebenarnya adalah istidraj. Istidraj. Macam kadang-kadang ibu-ibu dah, kita bagi ayam makan dah. Kita bagi ayam makan sebab bukan kerana kita sayang dekat ayam tu. Kerana ayam tu kita nak bedal dia balik. Dan bagi dia gemuk, elok surut kan, kita nak makan ayam tu balik. Okey? Istidraj. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi membacakan daripada surah Al-An'am. Saya nak ambil perkataan nasia ni. Okey, cuma dia datang dalam perkataan begini. Falamma nasu. Yang ni tadi guna ayat fanasia. Jadi falamma nasu. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma, tatkala, nasu ma dzukiru bih, tatkala manusia, falamma nasu ma dzikru bih, ketika mana manusia melupakan. Okey? Lupa dekat sini sengaja meninggalkan. Ma dzukiru bih, peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, kata Allah, ada manusia yang mereka ini dibuai dengan kenikmatan dunia, dibuai dengan kemungkaran dan dosa. Kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, kami akan bukakan segala pintu-pintu untuk mereka. Dia buat apa? Dia buat bisnes apa? Menjadi je. Walaupun dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, hatta idza farihu bima utu, sehingga bila mana dia kata, tengok, aku tak solat pun bisnes aku okey je. Aku tak solat pun aku tetap kaya. Kan?
engkau buang masa 5 minit, aku 5 minit boleh dapat 1 juta. Engkau 5 minit buang masa untuk solat, 15 minit engkau untuk solat, buang masa berzikir dan sebagainya. Katanya, maka untuk orang yang macam ini kadang-kadang Allah kata biarkan mereka. Hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan. Sehingga kami biarkan mereka dalam kelemasan dengan dunia, akhaznahum baghtatan, maka saat itu kami akan rampas mereka. Kami akan rampas secara tiba-tiba bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengambil nyawa mereka. Boleh? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, okey? Nasihat ini sama ada perkataan ini kata ulama sama ada Adam memang betul-betul terlupa ataupun yang kedua pada pandangan ulama Adam meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala daripada jangan mendekati pohon larangan. Boleh ibu-ibu setakat ini? Insya-Allah. Baik. So, sebab yang pertama tadi sebab apa? Sebab yang pertama tadi sebab lupa. Okey? Kenapa kita bercerita penyebab Adam dan isterinya makan buah larangan? Sebab yang pertama sebab lupa. Sekarang ini kita pergi kepada sebab yang kedua. Okey? Sebab yang kedua kerana tertipu dengan iblis. Okey? Tertipu dengan iblis. Mari kita lihat kenapa Adam makan buah tersebut. Sebab yang kedua dikatakan kerana dia tertipu dengan iblis. Yang pertama kata penulis iaitu apabila Adam mentakwilkan larangan Allah. Takwil ni maksudnya dia macam dia cuba macam dia pegang lain apa yang Allah Subhanahu wa taala cuba sampaikan, dia cuba takwilkan, dia cuba kata kenapa dia makan buah larangan tersebut sebab malaikat kan kata kan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratul khuldi wa mungkin la yabla. Adam dia takwilkan larangan Allah supaya jangan makan buah tu sebab iblis kata kau tahu tak kalau kau makan buah tersebut nanti engkau akan hidup selama-lamanya. Tujuan Adam makan buah tersebut kata para ulama berkemungkinan dia makan buah tersebut kerana Adam mentakwilkan supaya bila dia makan buah tersebut dia boleh hidup kekal selama-lamanya dan dia boleh melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tak tujuannya? Tujuannya baik. Namun cara ini tidak betul. Ketika Adam dia cuba takwilkan larangan tersebut dengan mana bila mana dia kata dia nak jadi macam tu supaya dia dapat hidup selama-lamanya supaya dia boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Baik. Tertipu takwil larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada pandangan ulama yang mengatakan ini kita berbicara berkaitan tentang pandangan-pandangan ulama. Namun akhirnya kerana ini adalah pandangan ulama tafsir, kadang-kadang pandangan ulama ini berdasarkan ijtihad mereka apapun kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain kata pada para ulama kenapa Adam memakan buah tersebut kerana tertipu dengan iblis, kerana iblis bersumpah. Iblis bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita lihat di dalam Quran bagaimana iblis dia berani bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya pada ayat ke-20 waqasamuhuma inni lakuma laminan nasihin katanya. Kan dia kata waqasamuhuma pada ayat ke-21, maafkan saya. Waqasamahuma dan ia bersumpah kepada keduanya. Bila mana Adam mendengar sumpah daripada iblis, bermakna sebab kata Adam, tak mungkin orang berani bersumpah dengan Allah. Tak mungkin orang ada makhluk yang berani bersumpah menggunakan nama Allah. Maka yang kedua kerana Nabi Adam AS dan Hawa tertipu dengan sumpah iblis. Waqasamuhuma inni lakuma sesungguhnya lakuma aku ni untuk kamu laminan nasihin, aku ni nak advice je, bagi nasihat je, terpulanglah kau nak ikut ke tak. Nampak persuasif pujuk rayu iblis ini kerana sumpah iblis. Okey, dan yang ketiga kata ulama inilah sifat manusia yang ketiga kerana inginkan keabadian dan darjat yang tinggi. Ini kata ulama. Yang ketiga kerana inginkan keabadian dan darjat yang tinggi seperti mana yang telah kita bicarakan ketika mana kata iblis kepada Adam,
Ya Adam, qala ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Nak tak aku tunjukkan kau kepada satu pohon yang bila mana kau makan kau akan kekal selama-lamanya. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Inilah sifat manusia. Inilah sifat manusia yang ada pada Adam dan seterusnya, kan, sampai kita kepada manusia. Namun manusianya uniknya ini, sama ada kita teruskan ikut kepada hawa nafsu ataupun kita lawan hawa nafsu untuk menjadi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Adam alaihi salam tertipu kerana inginkan keabadian dan darjat yang tinggi seperti mana manifesto yang dijanjikan oleh iblis, laknatullahi alaih. Boleh ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, setakat ini kita dah jumpa, kita dah lihat kepada dua sebab. Yang pertama, sifat lupa. Kata para ulama, ini kita ceritakan berkaitan tentang kenapa penyebab utama Adam makan buah tersebut. Yang pertama, kata ulama, berkemungkinan kerana sifat lupa Adam, dan lupa itu juga Imam Ar-Razi dalam tafsir Ar-Razi menghuraikan dua. Yang pertama, tidak ingat, lupa yang dimaksudkan dengan tidak ingat, dan yang kedua berkemungkinan lupa itu sengaja meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tak semayang? Terlupa. Tapi sengaja meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan maksud begitu. Baik, yang kedua iaitu tertipu dengan iblis, iaitu kata ulama Adam mentakwil kalaran Allah kerana Adam ingin menjadi hamba yang lebih baik, kerana bila dia hidup selamanya dia boleh kekal melakukan ibadah kepada Allah. Yang kedua, kerana Adam tertipu dengan manifesto iblis yang bersumpah atas nama Allah, wa qasamuhuma innilakum malaminan nasihin, pada ayat ke-21, dan inginkan keabadian dan darjat yang tinggi pada surah Taha surah ke-20 ayat ke-120. Boleh ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Baik. Mana ni tak keluar? Okey, baik. So kita akan masuk yang seterusnya. Apakah hukuman sesudah Adam dan Hawa makan buah larangan? Okey, baik. Apakah hukuman yang dikenakan kepada kedua-dua mereka saat mereka memakan buah tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita telah pun saksikan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falamma dzaqash syajarata. Okay. Allah Subhanahu wa taala sebutkan falamma dzaqash syajarata. Falamma, dan tatkala, dzaqa, kedua-duanya, asyajarata. Asyajarata, tatkala kedua-duanya telah merasai buah pokok itu. Tatkala mereka kedua-duanya mencicip buah larangan tersebut, maka apa yang berlaku? Badat lahuma sawatuhuma. Nampaklah bagi kedua-dua aurat kedua-duanya. Okey? Aurat kedua-duanya, wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah. Maka wa tafiqa, dan bersegera mereka mengambil, wa tafiqa menyambung ke yakhsifani untuk menutup kedua-dua mereka, alaihima ke atas mereka, min warakil jannah. Kata ulama, berdasarkan ayat ini menunjukkan inilah fitrah manusia daripada sedari awal kewujudan Adam dan Hawa. Manusia ini sifatnya memang malu untuk mempamerkan aurat mereka. Okey? Menunjukkan ayat ini menjadi dalil bahawa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia secara fitrah. Jadi bila mana ada manusia yang secara sengaja mempamerkan auratnya, bermakna manusia tersebut telah melanggar fitrah. Contoh, fitrah jin. Fitrah jin, dia tidak boleh dilihat. Fitrah jin, dia tidak dilihat. Jin sifatnya tersembunyi. Fitrahnya begitu. Surah Al-A'raf, surah 7 ayat ke-31. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Innahu, sesungguhnya dia, huwa wa qabiluhu, dia jin, dan wa qabiluhu, dan kabilah-kabilah jin. Innahu huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, mereka melihat kamu, min haitsu la tarawnahum, dalam keadaan yang kamu la tarawnahum, kamu tidak boleh melihat mereka.
Kamu tidak boleh. Siapa kamu tu? Manusia. Manusia tak boleh tengok. Tapi bila mana jin itu sifatnya patutnya, fitrahnya tersembunyi, tetapi tiba-tiba dia nak tunjuk depan mata kita, dia duk lintas depan mata kita, bermakna jin tu jin gila. Dia telah melanggar fitrah jin tu sendiri. Jadi fitrah manusia, fitrahnya adalah menutup aurat. Tapi bila mana ada manusia yang sengaja mempamerkan aurat, bermakna manusia itu telah melanggar fitrah manusia, kejadian fitrah manusia itu sendiri. Boleh faham? Maka kisah ini menunjukkan, kata para ulama, ketika mana Adam dan Hawa makan buah tersebut, menunjukkan bagaimana aurat kedua-duanya terus terbuka. Aurat kedua-duanya terus terbuka. Dan tadabbur apa yang kita boleh dapat pada ayat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya saat kita melakukan maksiat, beginilah sebenarnya kan. Bila kita melakukan maksiat, memanglah pakaian kita tak terbuka. Kan? Bukan terus tiba-tiba ibu-ibu mengumpat kan, tengah duduk bawah pokok mengumpat-ngumpat, terus tercabut baju. Tak ada. Tetapi sebenarnya seumpama begitulah. Seumpama aurat ini aib. Bila mana kita melakukan keburukan, bermakna kita seumpama membogelkan aib kita. Boleh faham ibu-ibu tak? Ayat yang kita boleh tadabbur pada perkara ini, pada ayat ini, bahawa seumpama bila mana kita melakukan keaiban, kita mengumpat orang, mencaci orang, fitnah orang, apa lagi kan? Dia buat-buat benda yang tak senonoh dan sebagainya. Seumpama itulah kita cuba mencabutkan maruah kita. Kita cuba menunjukkan aib kita kepada orang lain. Kan? Walaupun kita kata aku ni bukan nak cakap, tapi kena cakap. Kan? Tapi dalam keadaan yang kita tak perasan, sebenarnya kita mempamerkan aib kita kepada orang lain. Okey, apakah hukuman yang dikenakan kepada Adam dan Hawa? Kedua-duanya pakaian mereka terus terbuka. Allah Subhanahu Wa Taala kan mencabut badat lahumah, nampaklah bagi kedua-duanya aurat kedua-duanya, dan secara automatik tindakan respon Adam dan Hawa ketika itu, apa yang dilakukan, mereka cepat-cepat ambil dedaunan syurga, daun syurga untuk menutup aurat mereka. Baik, bismillah. Baik, kita tengok yang seterusnya. Bila mana kejadian itu berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala pun menyeru kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada mereka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ketika mana mereka kedua-duanya makan buah larangan tersebut, buah yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka seruan Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada mereka, wanadahuma, dan kemudian dia, yakni Allah telah wanadahuma, telah menyeru kepada kedua-dua mereka. Ketika mana Allah larang seorang ke Allah larang dua orang? Ibu-ibu, ketika mana Allah larang seorang ke Allah larang dua orang? Dua. Macam mana ayat dia? Cuba baca sikit. Humah. Okey, masya-Allah. Terima kasih. Okey. Humah. Wala taqraba, jangan kamu dua dekati. Wala taqraba, sebut sama-sama, tak payah on mic. Wala taqraba, wala taqraba, jangan kamu dua dekati. Maka kali ini bila Allah dah kata dua-dua, Allah dah siapkan jangan dekati, maka pada kali ini dua-dua Allah bagi teguran kepada mereka. Wanadahuma Rabbuhuma, Tuhan kedua-dua mereka, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Alam anhakuma an tilkuma syajarati. Alam anhakuma. Alam, bukankah aku dah cakap, aku dah habaq ke hampa berdua ni? Keluar kedah pula tak pasal-pasal. Anhakuma, aku dah larang kamu berdua. Kan? Aku dah larang kamu berdua antilkum asyajarati, daripada kamu berdua mendekati pohon tersebut, mendekati pohon tilkuma, pohon itu. Ibu-ibu, siapa boleh jawab kenapa ayat sebelum saya dah cerita dah minggu lepas ni, saya nak tengok ingat ke tak, kenapa pada ayat ketika awal-awal Allah nak larang, Allah guna hazihi syajarah. Pada perkataan ini Allah tak guna hazihi, Allah tak guna ini, Allah guna pokok itu. Kan? Masa Allah larang, Allah kata pokok ini. Sekarang ini Allah guna pokok itu. Kenapa? Siapa boleh jawab?
Senyap tu. Baik, seronok saya dengan ibu-ibu ni. Baik, bismillah. Baik. Okey. Anti kumas sejarah. Ya? Apa ni anti kumas sejarah tadi. Ya, betul. Betul. Anti kumas syajarah. Kenapa Allah gunakan anti ayu, buka aircon, buka kipas ke apa tu? Kenapa Allah gunakan sebelum ini hadhihi, kali pokok ini sebelum ini, sekarang ni Allah guna pokok itu. Kenapa? Saya dah sebut dah minggu lepas, ibu-ibu. Sebab bukan apa, bila kita tahu kan ibu-ibu, kita dapat sikit kita akan lihat bagaimana itu kata Quran mukjizat. Kalau ingat kan 9 peranan Quran tu kan, wala tanqadi ajaibuhu, tidak akan pernah berhenti keajaiban dia. Maka tujuan saya mengajar ibu-ibu ni, saya kena ceritalah, saya cuba selongkar, saya cuba belajar lagi gali untuk kita selongkar. Kalau saya jumpa, kita akan selongkar words dalam Quran itu. Kenapa daripada hazihi, daripada pokok ini, sekarang ini menjadi pokok itu. Kenapa? Nak menggambarkan, kata para ulama, ini ijtihad para ulama, nak menggambarkan bagaimana manusia bila mana saat dia kegairahan untuk buat sesuatu, benda tu macam dekat sangat. Tapi sekarang ini Allah Maha mengetahui. Adam dan Hawa rasa bersalah apa yang mereka buat. Allah kata kat mereka, wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma. Allah kan Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati Adam, apa yang ada dalam hati Hawa. Kan? Maka Allah kata alam anhakuma antilkuma syajar. Allah tahu Adam dan Hawa rasa bersalah, maka Allah gunakan pokok itu. Kerana bila mana manusia, bila dia dah buat benda tu, dia rasa bersalah, kalau boleh dia nak jauh lagi. Orang rasa bersalah, kalau boleh, dia pernah buat salah, jangan sebut dah salah tu. Betul tak? Jangan sebut dah salah tu. Kita sembang kan, kau ingat tak? Boleh tak jangan cakap? Kita akan sebut kita akan sebut macam tu dah. Maka Allah nak sebutkan bahawa bagaimana bila mana Adam dan Hawa dah melakukan kesilapan tersebut, dia kalau boleh nak tak jauh, maksudnya macam bertaubat untuk buat benda tu lagi. Macam Adam dan Hawa dah tak nak buat benda tu. Dan kita dah saksikan dah pun, inilah satu-satunya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu-satunya perkara yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, dan selepas itu kita tak temui dah. Ayat Quran dah tak cerita dah berkaitan tentang Adam dan Hawa buat apa pula lepas tu. Apa lagi kesilapan yang mereka berdua buat. Betul tak? Tak ada dah kan? Ini saja bagaimana Adam dan Hawa mempelajari kesilapan ini, mereka tahu dan mereka nak cuba kalau boleh jauh. Maka Allah gunakan kalimat tilkuma syajar, pokok itu. Nak menggambarkan bagaimana perasaan Adam. Ini kata Allah Maha mengetahui. Bagaimana Adam kalau boleh dah nak jauh, aku tak nak buat dah benda tu. Faham tak ibu-ibu? Maka bertukarlah daripada ini pokok kepada itu pokok. Ini menunjukkan dekat, itu menunjukkan jauh. Dekat waktu keinginan sangat nak buat, jauh bila mana dia rasa menyesal apa yang dia telah buat. Boleh faham ibu-ibu? Faham tak ni ibu-ibu? Ustaz, bukan ini menunjukkan perangai manusia yang mana yang dilarang itulah dia nak buat. Dan bila dia dah buat, dia akan merasa berdosa dan dia akan ingin bertaubat. Masya Allah pun boleh juga. Ini kita panggil tadabbur. Masya Allah boleh juga. Allahu Akbar. Kadang-kadang itu bila kita baca Quran itu, dia antara tadabbur yang ajar Rabitah dapat pun boleh. Inilah manusia bila mana kadang-kadang dia keinginan dia kalau boleh benda yang dia tak benda yang tak boleh buat, itulah keinginan dia terlalu dekat untuk buat. Pun boleh juga. Kita boleh rasa begitu jugalah. Ini kita panggil tadabbur. Tadabbur ini dia bukan, tadabbur ni maksudnya dia bukan fokus kepada kenapa ayat itu turun, tapi lebih kepada apa ibrah. Ibrah. Pengajaran yang kita dapat, inilah antara sifat manusia. Pun boleh juga ajar. Baik. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa aqul lakuma, dan aku dah cakap dengan kamu berdua. Kamu berdua ni siapa? Adam dan Hawa. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan. Sekali lagi Allah gunakan syaitan ini siapa sebenarnya? Iblis. Kan Allah guna karakteristik perangai siapa? Perangai iblis ini syaitan. Yang syaitan ini sifat apa? Zukhrufal qawli ghurura. Kerana membisikkan kata-kata indah.
benda tu haram tetap indah baginya. Inilah perangai syaitan. Kan? Bila mana dia menasihatkan kepada Adam, kau makan buah ini kau akan kekal, kau makan buah ini kau akan dapat kerajaan yang forever and ever katanya. Ini syaitan, sifat syaitan. Bila manusia suka memperindahkan benda yang buruk, alah tak apa buat, kejap lagi bertaubat. Ini syaitan, sifat syaitan. Zukhrufal qawli ghurura, memperindahkan kata-kata. Lakuma, kata Allah. Lakuma bagi kamu berdua. Aduwwum mubin, musuh yang nyata. Syaitan ni dalam keadaan macam mana pun dia adalah musuh kamu yang nyata. Kalau tak payah dengarlah cakap dia. Kalau dia datang syaitan ini memang dia memang musuh kamu. Dia tak akan pernah jadi kawan baik kamu. Dia akan sentiasa akan menyesatkan kamu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak nak pergi kepada pengajaran nanti kerana kita akan ada intisari nanti. Kita akan ada intisari pengajaran selepas ini. Kita akan lihat apakah sebenarnya bagaimana penulis mengeluarkan hikmah-hikmah di sebalik apa yang telah kita belajar daripada seawal kejadian Adam. Baik, bismillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok ayat ni. Ini ayat 115. Okey. Surah apa? Ini surah apa ibu-ibu saya sebut tadi, surah apa ni? Surah Taha. Surah ke-20 ayat ke-115. Surah Taha ibu-ibu. Baik. Ibu-ibu ni kalau kita dekat dalam kelas real ni best ni ibu-ibu. Saya boleh terus tanya kan. Jadi tu yang seronoknya kelas online ni. Ibu-ibu boleh sembunyi kan. Nanti kalau ada kelas real saya tak tahu bila nak buat kan. Kalau buat nanti lagi senang kita nak tanya direct. Ke memang tak ada kelas real lepas ni. Baik, bismillah. Surah Taha surah ke-20 ayat ke-115. Kalau kita lihat penceritaan Allah di dalam surah Taha, kita akan lihat Allah memfokuskan kepada watak Adam. Okey? Kalau kita lihat dalam surah Al-A'raf, Allah akan memfokuskan tanggungjawab kebersamaan dua-dua. Alam anhukuma antilkuma, kan? Fakula min haitsu syi'tuma wala taqraba, kan? Kamu berdua. Itu penceritaan konsep dalam surah Al-A'raf. Di dalam surah Taha, Allah memfokuskan watak Adam. Sebab itu saya kata perkataan yang saya kuningkan ini, fanasia, kembali kepada Adam. Dan bila mana kita dapat lihat pada ayat ke-117, Allah Subhanahu Wa Taala memfokuskan kepada Adam. Pada ayat ini membawakan bagaimana peranan tanggungjawab lelaki. Lelaki kena bertanggungjawab. Sebagai seorang lelaki kena bertanggungjawab kerana kita adalah ketua keluarga. Kalau ada ayah-ayah yang berada kat sini, kita lihat bagaimana teknik penyampaian Allah pada ayat kali ini. Allah memfokuskan watak lelaki. Allah kata apa? Fakulna ya Adam. Kami telah berfirman kepada kamu ya Adam. Wahai Adam, inna hadza aduwwal laka. Inna hadza, sesungguhnya hadza, ini. Kata ulama nak menunjukkan bagaimana kadang Allah dah malas dah nak sebut dah nama iblis ni. Dah menyampah dah, Allah gunakan isim isyarah terus. Hadza, ini. Inna hadza, sesungguhnya ini, makhluk ini. Macam mak tengah marah lah. Dia tengah marah dekat anak nombor 2 kan. Kau pergi ambil, kau pergi bawa dia keluar. Dia nak sebut nama anak pun dia tak mahu dah. Maha suci Allah yang tak sama dengan manusia, cuma perumpamaan senang ibu-ibu nak faham. Pada ayat ini Allah kata, inna hadza aduwwalak. Dan sesungguhnya iblis ini adalah musuh kamu, walizaujika, dan pasangan kamu dan isteri kamu. Walizaujika, dan isteri kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fala yukhrijannakuma minal jannati, maka janganlah janganlah ia menyebabkan kamu berdua keluar daripada syurga. Fatashqa, kerana dengan demikian itu kamu akan menderita, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat ini kata para ulama, bagaimana dalam surah Taha Allah nak fokuskan lelaki kena bertanggungjawab kerana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati.
Dan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin kepada kaum wanita. Lelaki perlu memimpin, wanita bagaimana peranan lelaki. Pada kali ini penyampaian Allah untuk memfokuskan kepada watak lelaki. Lelaki bagaimana kita perlu membawa isteri kita, kena influence isteri kita, perlu isteri kita ke arah kebaikan, ma'ruf. Dan wayanha 'anil munkar, cegah mereka daripada kemungkaran. Jadi kita kena pastikan jangan sama-sama kita yang menghirit isteri-isteri kita, isteri-isteri pula, isteri kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham ibu-ibu? Surah ini surah Taha, surah ke-20 ayat 117. Ayat 119 Allah sebut kepada Adam berkaitan dengan walaqad ahidna ila Adam, tentang bagaimana Nabi Adam terlupa dengan perjanjian yang telah dilakukan bersama dengan Allah. Maka pada ayat ini Allah fokus kepada Adam. Adam, ingat, inna hadza aduwalak, iblis ini adalah musuh bagi kamu, walizaujika, dan pasangan dan isteri kamu, yakni Hawa, kan, fala yuhrijannakuma, ingat, maka suami. Maka kali ini Allah kata jangan menyebabkan kamu berdua. Bagaimana peranan suami itu, peranan laki itu perlu bertanggungjawab di dalam kepimpinannya, dalam kepimpinannya. Maka Allah nak bagi tahu kepada Adam kena bertanggungjawab. Adam kena pastikan betul-betul pimpin Hawa, jangan menyebabkan kedua-duanya sehingga iblis menyebabkan kamu yukhrijannakuma, yukhrijan. Ini fi'al mudhari', dalam dia ada takdir huwa, maksudnya huwa itu dia itu kembali kepada siapa? Iblis. Yukhrijannakuma, dia menyebabkan kamu berdua dikeluarkan minal jannah, daripada syurga, fatashqa, maka yang demikian itu menyebabkan kamu akan menderita. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kerana penderitaan ini, ada kata ulama, kerana kehidupan di dunia tidak sama seperti kehidupan di syurga, kan. Dan juga kita boleh juga sebut fatashqa ini kerana kehidupan bila mana kita buat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga akan menyebabkan kita akan menderita. Baik, bismillah. Kemudian kita masuk yang seterusnya, iaitu pengakuan dosa oleh Adam dan Hawa. Ibu-ibu, baik, soalan lagi, bersedia untuk senyap, sunyi dan sepi? Baik, bismillah. Ibu-ibu, saya nak tanya ibu-ibu, adakah Allah Subhanahu wa taala cuba diskriminasi makhluk? Kenapa Allah ampunkan Adam tetapi Allah tidak ampunkan iblis? Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapa nak jawab? Ibu-ibu, tolong saya. Kenapa Allah ampunkan Adam dan Hawa, kan, tetapi Allah tidak ampunkan iblis? Kenapa ibu-ibu? Sebab iblis dah janji untuk menyesatkan anak-anak Adam. Okey, Masya Allah. Betul. Okey, baik. Antara jawapannya betul. Kerana apa? Kita boleh lihat, ibu cakap apa ni, Aunty Ayu Raudah tadi sebut, Ayu Raudah nama dahsyat. Baik. So apa? Betul. Kan, kerana kita lihat bezanya begini, okey, itu ada dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, kan, iblis tak taubat. Okey, kerana betul iblis kata Puan Saadiah, betul, Aunty Saadiah kata iblis tak taubat. Mari kita lihat begini, cara mudah untuk kita faham begini. Bila Allah kata kepada iblis, qala ma mana'aka, ingat lagi ayat ke-12, angguk je lah ibu-ibu, ingat buat ingat. Kita pada ayat ke-12 kita dah pergi, Allah kata qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartu. Iblis, kenapa kamu tak nak sujud kepada Adam saat kamu disuruh? Iz amartuk, saat kamu diperintahkan untuk sujud, kenapa tak nak sujud? Ini jawab iblis, ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia, aku diciptakan daripada tanah, sedangkan dia diciptakan daripada, aku diciptakan daripada api, sedangkan dia diciptakan daripada tanah. Dia tu siapa? Adam. Ini perangai iblis. Maka sebab apa dia tidak diampunkan? Kita lihat ketika mana Allah tanya kepadanya dengan penuh kesombongan. Allah kata wastakbara, dengan penuh takabur jawapan dia. Kan, kita dah tengok dah pun kepada bab kenapa iblis enggan sujud. Masih ingat tak? Apakah respon iblis bila mana suruh sujud? Dia kata aba, aku enggan. Dan kita dah lihat pun kepada bab yang kita dah masuk kepada bab kenapa dia enggan. Kenapa dia enggan? Kerana dia merasakan dia lebih baik daripada Adam. Tapi Adam dan Hawa
Ketika mana Allah kata alam ahakuma antilkuma syajara. Adam, Hawa, aku dah bagi tahu dekat engkau jangan kamu dekat dengan pokok ini. Jangan kamu berdua dekat dengan pokok ini. Kan aku dah cakap. Kita saksikan. Ini contoh bapa kita. Apa yang dilakukan saat mana Allah tegur apa yang dia buat. Suami tegur dekat isteri, awak, saya dah bagi tahu dekat awak jangan buat macam ni. Kenapa awak buat macam ni lagi? Isteri cakap, bang, saya minta maaf bang, saya tak sengaja. Lain kan? Berbanding dengan sekali saya nak buat apa pun. Beza tak ibu-ibu lah. Beza kan? So Adam dan Hawa, bila mana dia melakukan kesilapan mendekati pohon larangan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dia buat? Ibu-ibu, mari kita hafal doa ini. Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat ke-23. Baca doa ini, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala, wahai Tuhan, qala, telah berkata kedua-dua mereka. Kedua-duanya berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Ibu-ibu, bila kita buat baik, bermakna kita buat baik itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Bila kita buat jahat, bermakna kejahatan untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Allah sebutkan dalam surah Fussilat surah 41 ayat 46. Kan? Wa man 'amila shaliha fa'alai. Wa man 'amila shaliha, barang sesiapa yang melakukan kebaikan itu untuk dirinya. Wa man asaa fa'alaiha, dan siapa yang buat keburukan dekat dirinya juga. Keburukan itu untuk diri dia juga. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Wa ma rabbuka bizallamin 'abid. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-Nya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Zalamna, bila kita buat sesuatu kejahatan, hakikatnya ibu-ibu, kita bukan menzalimi siapa-siapa, kita menzalimi diri kita sendiri. Zalamna anfusana. Ibu-ibu, inilah di antara doa yang paling tawaduk, rendah diri kita harap pada Allah. Ibu-ibu, dalam kita bertahajud kepada Allah tengah-tengah malam, baca doa ini. Dalam keadaan kita lebih memahami, dia lain sikit. Zalamna. Kadang-kadang kita buat dosa dengan Allah. Solat kita mungkin lambat sebab nak tengok pukul 7.30 menantimu di pintu neraka, TV3 cerita kan, contohlah kan. Kadang-kadang solat kita lambat dan sebagainya, kesilapan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tangguh-tangguhkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri-diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami, lanakunanna. Tengok dekat situ ada huruf nun, lanakunanna. Nun dekat situ ada syaddah. Nun dekat situ ada syaddah. Lanakunanna, nescaya kami akan pasti. Terjemahan dia maksudnya nescaya kami akan pasti. Pasti. Bukan syak wasangka lagi, ini pasti. Kalau Allah tak ampunkan kita, Allah tak rahmat kita, kita akan pasti lanakunanna minal khasirin. Kita akan pasti termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Ibu-ibu, surah Al-A'raf surah ke-7 ayat ke-23. Boleh ibu-ibu amalkan dalam solat tahajud kita kan? Boleh baca tak ustaz dalam sujud? Boleh, sangat bagus. Kan? Kerana bila kita buat kesilapan ini, bermakna kita telah menzalimi diri kita sendiri. Ingat tak doa Nabi Yunus ketika mana dia meninggalkan kaum dia kan? Dia berdoa juga, ada tak perkataan zalimin? Ada kan? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Inni kuntu, sungguhnya aku termasuk di kalangan orang yang zalim. Boleh ibu-ibu baca doa ini. Kita baca dalam keadaan kadang-kadang kalau kita boleh menangis, baca. Kan kita ingat zalamna anfusana, apa yang telah kita buat dekat Allah. Ingat, zalim dekat Allah ni, duduk seorang-seorang kita minta ampun pada Allah, settle dah. Ibu-ibu,
Ini untuk kita dengan Allah ni. Adam dan Hawa silapnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan diampuni dah pun. Tapi kalau kita silap dengan manusia tak boleh. Tak boleh kalau kita tahajud macam mana pun tak terampun kalau kita tidak minta ampun pada manusia. Nanti kita masuk bab tu nanti. Kesilapan dengan manusia tidak akan terampun melainkan diampunkan oleh manusia. Kutuk orang tu kena pergi jumpa orang tu minta maaf. Sekalipun ibu-ibu buatlah apa pun. Ini antara taubat yang tidak akan diterima, iaitu antara je bila mana kita bertaubat dosa kita itu dengan manusia. Kita makan harta manusia, hutang manusia, mengutuk orang, fitnah orang, semua benda ini tidak akan diampunkan melainkan orang tersebut mengampunkan kita. Kata Nabi SAW, kata Nabi, man kana lahu mazlamatun li akhihi aw min ardihi syai'un. Dalam hadis riwayat Bukhari ke Muslim kata Nabi, tapi hadis sahih kata Nabi, man kana lahu mazlamatun li akhihi, barang sesiapa yang pernah menzalimi saudaranya, sama ada dia mencalakan maruah saudaranya dan sebagainya, falyatahallal minhu qabla alla yakuna, kata Nabi, mintalah falyatahallalhu minhu, mintalah kemaafan daripadanya qabla alla yakuna dinaran wala dirham, sebelum datangnya hari yang tidak lagi berguna dinar, tidak berguna dirham. Cara mudah kita nak faham, ringgit Malaysia tidak lagi digunakan, tidak lagi berguna. Kerana apa? Bila mana kita dekat masyar Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita banyak buat amal ibadah sedang dalam keadaan kita menzalimi saudara kita, kita hutang dia, kita kutuk dia, kita pernah fitnah dia dan kita tidak minta ampun ketika hidup di dunia. Orang kata kita merangkak dekat masyar, tak ada. Kita tak ada merangkak cari orang kat masyar. Kau buat salah dengan aku, kau merangkak, tak ada. Saya tak jumpa. Orang merangkak memang ada kat masyar, tapi kita tak sempat untuk jumpa orang. Kerana kata Nabi SAW, ketika itu orang sibuk dengan urusan masing-masing. Tak sempatlah kita nak cari orang, tak ada. Kita tak akan ada pada hari itu, yafirru mar'u min akhi. Orang akan lari. Macam mana boleh merangkak pula nak jumpa cari? Tak ada. Sebab kita akan lari kerana kita nak settlekan tentang diri kita je. Kita tak akan lari. Namun apa yang bakal berlaku bila mana kita menzalimi orang, maka seandainya kata Nabi ada kebaikan kita, maka kebaikan kita akan diberikan, akan ditransfer kepada orang yang kita zalim. Dan kalau ditransfer, amal baik kita transfer sampai tiba-tiba kredit habis, pahala dah tak ada, apa yang berlaku? Maka keburukan, kejahatan yang dilakukan oleh orang yang kita fitnah, fahumila alaih, kita akan ditanggungkan kepada kita. Takut tak ibu-ibu dah? Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah jangan main-main dengan dosa mengumpat ibu-ibu. Kita ingat benda tu benda simple je. Maka cepat-cepatlah kita minta ampun kepada orang yang pernah kita buat salah ni. Okey? Yang ini doa ini untuk kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-A'raf surah ke-7 kita baca, qala telah berkata rabbana zalamna anfusana. Ibu-ibu baca tak payahlah baca qala ibu-ibu baca tak payah. Qala tu telah berkata kedua mereka. Tak perlu bacalah qala tu. Kalau ibu-ibu nak baca dalam semayang terus perkataan rabbana. Mari kita baca sama-sama, tak payah on mic. Baca sama-sama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan? Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana, kalau kau tak lam taghfir lana, kau tak ampunkan kami, wa tarhamna, dan tak rahmati kami, lanakunanna, nescaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang orang-orang yang rugi. Ibu-ibu ingat kadang-kadang kita ni duk kalut dah. Ni doa dalam Quran, doa yang paling terbaik. Kadang-kadang kita duk kalut doa tok guru ni bagi, kan? Kalau doa itu memang daripada Nabi, tak ada masalah. Dan Quran tak apa. Bukan doa ni tak ada masalah ibu-ibu dah. Tapi doa yang paling terbaik yang dicontohkan, doa para Nabi. Ini doa Nabi Adam, doa Nabi Yunus, kan? Doa Nabi Muhammad, kan, yang Allah rakamkan. Banyak doa dalam Quran. Surah Al-Imran surah 3 ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ni surah Al-A'raf surah 7 ayat 23 ni. Rabbana zalamna anfusana, kan. Kemudian surah Al-Baqarah surah 2 ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Banyak doa-doa yang terbaik ada dalam Quran. Kita amalkan tu dulu. Kadang-kadang kita kalut doa lain, doa yang memang doa paling terbaik dalam Quran ni pun tak sempat kita hafal.
Baca doa ini paling terbaik. Ini zikir yang terbaik. Zikir yang terbaik adalah, yang paling utama adalah Quran. Kan? Kita baca doa ini dan secara otomatik kita telah membaca Quran. Maka minta kita niatkan kita doa pada Allah. Ingat, tak payah qala tadi terus rabbana zalamna anfusana. Boleh ibu-ibu? Surah Al-A'raf surah 7 ayat 23. Nanti boleh buka Quran. Okey, baik. Kemudian ibu-ibu, Allah menerima taubat Adam dan Hawa. Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat Adam dan Hawa. Ibu-ibu masih ingat tak saya sebut sebelum ini bila saya kata ibu-ibu kata Nabi tu maksum. Macam mana kata kita boleh kata Nabi tu buat salah? Bezanya Nabi dengan kita, Nabi bila Nabi tersilap maka terus ditegur oleh Allah. Ni ayat inilah Allah terus direct. Macam kita buat salah tak ada tiba-tiba turun wahyu. Tengah-tengah nak tidur tiba turun wahyu dekat kita dengar bunyi suara. Itu suara mungkin suara jin lah ataupun suara suami ibu-ibu lah kejut sebuah teh tarik tengah malam sebab dia nak tonton bola. Itu bukan wahyu. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu bezanya lah yang saya sebut. Baik. Kemudian Allah menerima taubat Adam dan Hawa. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita nak habis dah ibu-ibu. Bagi saya masa sikit je lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatalaqa Adamu min rabbihim kalimat. Maka Adam telah menerima beberapa kalimat taubat daripada Tuhannya. Kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata fataba alai. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima apa kalimat taubat min rabbihi kalimat daripada Tuhannya ketika mana Adam alaihissalam dan Hawa meminta taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawab ini kembali, wa'ab kembali. Tawab iaitu kita minta kembali kepada Allah, kembali daripada salah kepada ke arah kebenaran. Fataba alai, maka dia terima taubat Adam. Terima Adam, taubat Hawa pun sama. Fataba alai, maka diterima taubat Adam. Innahu, kata Allah, huwat tawwabur rahim. Ibu-ibu, ini ayat Allah ceritakan bagaimana Adam mendekati dan Hawa mendekati pohon larangan. Mereka minta ampun, Allah ampunkan. Ingat perkataan ini ibu. Saat apa pun kita pernah buat salah dulu. Mungkin kita pernah buat benda-benda yang melanggar perintah Allah. Ibu-ibu saat kita rasa nak putus asa, ibu-ibu pegang surah ini. Ayat kedua, surah kedua ayat 37. Innahu, sesungguhnya Allah, huwat tawwabur rahim. Allah ini menerima taubat. Ar-Rahim, Allah ini belas kasihan. Ar-Rahim, Allah belas kasihan. Allah belas kasihan. Ar-Rahim ini belas kasihan kepada orang yang beriman. Allah belas, Allah sayangkan kita ibu-ibu. Saat kita rasa tak ada orang dah sayang kat kita, ibu-ibu kena ingat, Allah sayangkan ibu-ibu. Allah Maha menerima taubat kita. Saat kita melakukan apa saja kesilapan kita, kembalilah kepada Allah. Kita pegang ayat ini. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia, ya ini Allah, huwa, ya ini Allah, at-tawwab, Allah ini menerima. Tawwab sifatnya menerima, at-tawwab sifatnya menerima taubat hambanya. Ar-Rahim, bukan saja menerima. Ada orang kadang-kadang kan, yes, kita minta ampun, dia kata okey aku maafkan, tiba-tiba dia mengungkit balik. Tapi Ar-Rahim kan, mungkin kadang-kadang dia maafkan kita tapi dia kata boleh aku maafkan kau dah fitnah aku macam-macam, aku maafkan kau, tapi cukuplah sampai kat sini. Tapi Allah tak. Ar-Rahim, dia Maha belas kasihan ibu-ibu. Allahu Akbar. Inilah sifat Allah, inilah Tuhan kita. Allahu Rabbuna, inilah Allah. Kan? Dia Maha belas kasihan kepada kita, siapa pun kita ibu-ibu. Tak kisah umur berapa pun, bila ibu-ibu cari Allah, Allah dia tetap kasihkan kepada kita. Manusia mungkin boleh judge kita, adili kita, apalah kau ni macam ni, tapi Allah tidak. Kan? Dalam keadaan macam mana bila kita kembali kepada Allah, Allah terima taubat kita. Allah Maha belas kasihan kepada kita ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ibu-ibu, itu saja pada malam ini. Okey, ini nanti kita akan masuk. Okay, dah 10 lebih. Kita akan masuk berkaitan dengan Adam dan isterinya dia keluarkan daripada syurga. Silakan ibu-ibu, ada soalan tak ibu-ibu? Kalau saya mampu jawab, kalau saya tak mampu saya hutang minggu depan saya jawab. Ada 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Masa tamat. Okey, baik. So, kalau tak ada soalan, terima kasih ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Okey, baik, kita telah pergi. InsyaAllah. Okey, insya-Allah. Baik, kita telah pergi kepada berkaitan penyebab Adam dan isterinya makan buah larangan, iaitu ada 2, sifat lupa, dan yang kedua tertipu dengan iblis, dan kita dah masuk hukuman dia, dia aurat terbuka kedua-duanya. Lepas tu seruan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Kemudian kita fokus bagaimana dalam surah Taha Allah fokuskan tentang tanggungjawab lelaki, kemudian pengakuan dosa oleh Adam dan Hawa. Inilah kenapa Adam tidak diampunkan. Rabbana zalamna anfusana. Kenapa Adam anfusana. Sekejap ibu saya tengah saya nak kenapa zalamna anfusana. Okey, baik. Kenapa Adam diampunkan dosanya? Kerana Adam bila mana ditegur oleh Allah terus dia minta ampun, sedangkan iblis bila mana ditegur oleh Allah dia makin takabur. Baik. Kemudian Allah menerima taubat Adam dan Hawa. Baik, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Saya minta maaf kalau ada tersilap dan terkurang segalanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi